Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 27 Mac 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Berita utama, skim pembesaran kampung SPK di Sarawak khususnya di kawasan pesisir bakal menjadi skim perumahan yang moden apabila ia siap kelak. Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata skim pembesaran kampung tersebut merupakan paling moden kerana dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur seperti di kawasan bandar. Ujar beliau kos-kos pembinaan infrastruktur tersebut ditanggung oleh Kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS dan penduduk hanya perlu membayar untuk membina unit rumah tersebut sahaja. Dan apabila saya mengambil alih ganti denan, saya pun mula skim baru di mana kawasan untuk kita membesarkan kampung, malah kampung gagat timbuknya semua ditanggung oleh kerajaan. Dan tepatnya kelak macam kita nanggal rumah di Tebuan Jaya di Kuching, kena jeraya nyetir semua tersusun, ada tempat cottage industri, tempat perdagangan yang lain-lain. Jadi itu cara baru kita, dan saya dah mula di tempat yang lain. Alhamdulillah hari itu kita mula di Sambir. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Pecah Tanah Skim Pembesaran Kampung Sambir di Asajaya, Samarahan pada Sabtu. Ketua Menteri menambah Kerajaan Sarawak juga akan menambah 50 lagi unit rumah untuk menjadikan sebanyak 100 unit rumah akan dibina di SPK tersebut. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari memberitahu Kerajaan Sarawak turut membantu penduduk yang terlibat untuk membuat pinjaman bagi membeli rumah tersebut melalui Mutiara Mortgage and Credit Sendirian Berhad yang merupakan institusi kewangan milik kerajaan negeri. Kos kita jual ya, ada bank yang akan memberi pinjaman kepada rakyat yang lebih mudah. Dan kita tahu bank, commercial bank, perniagaan bank besar kadang-kadang simok beri pinjaman kepada rumah mampu milik. Kenanya si buat banyak untung. Jadi setidaknya simok pinjaman. Maka ketika saya jadi Menteri Perumahan, saya tubuhlah Mutiara Mortgage dan Kredit, di mana orang boleh pinjam di bank dia Mutiara untuk membeli rumah. Kadang mula-mula ikut bank, tapi hari itu dah saya turun 10% saja. Ni ada orang pinjam pinjaman wang dengan kadar faedah 10% saja, 1% saja. Berucap dalam majlis sama, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, skim pembesaran kampung Sambir ini akan menyediakan sebanyak 269 lot kediaman, industri cottage dan sebagainya dengan anggaran kos sebanyak RM45 juta. Besar tanggungan kerajaan negeri, tapi hanya kerajaan yang prihatin saja, yang mempunyai keuangan yang kukuh saja yang dapat menangani masalah tu. Sebab ialah apabila kita melihat tadi masanya dilancar, mungkin kita orang pergi ke depan rumah contoh, lihat kita berapa kos untuk ngambil tanah, mengatur prasarana dan sebagainya untuk satu lot. Untuk satu lot kosnya saja belum masuk rumah 193,000, 193,000 for one lot. Untuk kampung Sambirnya ada 269 lot. Berita seterusnya, sumber bekalan air di negeri ini perlu dilindungi untuk memastikan tahap kualiti sumber air kekal terjamin. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, untuk menguruskan sumber air bukannya mudah. Jadi kerjasama pelbagai pihak amat penting bagi melindungi sumber air dalam tempoh masa panjang. Berucap dalam program Gotong Royong sempena sambutan Hari Air Sedunia 2021 di Kampung Rantau Panjang pada Sabtu, Adun Batu Kawah itu memberitahu usaha memelihara sumber air mesti bermula daripada penduduk. When we're lucky, it must take care of it. It must jaga dia bagus-bagus. Yeah, and this the message, huh? So
the quality of it, we must really be looking for the quality. Otherwise, right, later on, after the riverbank sini, want to pancing udang, dia ada hanya pancing face mask. Yang semua face mask kok dia dipancing. So, in conclusion, this joint involvement in Sarawak government and the state and federal agency as well as the public as well as semua orang awam is required to realizing the implementation of integrated national water resources management for the benefit of the current and future generation. Bukan hanya kita generasi kita, juga generasi yang akan datang. Tambahnya, air merupakan sumber kehidupan yang merangkumi isi rumah, makanan, budaya, kesihatan, pendidikan, ekonomi dan persekitaran semula jadi. Dalam pada itu, beliau bersama penduduk setempat telah bergotong royong membersihkan kawasan sekitar kampung Rantau Panjang. Laporan selanjutnya, produk masakan warisan Simunjan mempunyai nilai warisan budaya yang boleh menjadi produk pelancongan baru di kawasan itu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri berkata, masakan warisan tersebut dapat merancangkan kegiatan ekonomi dan menjana pendapatan penduduk menerusi aktiviti pelancongan. Kita mahu membantu rakyat kita untuk menguangkan, boleh untuk menyertai dalam aktiviti ekonomi di kawasan Simunjan. Dan selain daripada dari mereka mengumpulkan aktiviti itu di kawasan Simunjan, lepas itu mereka juga akan boleh menyebarkannya ke kawasan luar daripada Simunjan, seterusnya ke Sarawak dan juga di seluruh Malaysia. Jadi kita menggalakkan semua pihak untuk terlibat dalam aktiviti pelancongan, aktiviti ekonomi dalam negara kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program pertandingan resepi warisan Batang Sadong peringkat akhir di Simunjan pada Jumaat. Datuk Seri Nancy yang juga ahli Parlimen Batang Sadong memberitahu resepi-resepi masakan warisan tersebut juga akan dibukukan untuk menjadi rujukan terutamanya kepada generasi muda supaya resepi warisan tidak pupus. Di sini permulaannya kerana kita nak melatihkan supaya bukan sahaja yang berada di dalam Dewan tu. Kita mahu buku nanti bila kita terbitkan buku tu akan menjadi rujukan kepada orang lain, rujukan kepada generasi muda supaya resipi kita akan pupus. Resipi warisan kita akan pupus. Sementara itu, Datuk Seri Nancy dan Ahli Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya Aidil Lariwu menerima dos kedua vaksin COVID-19 di Klinik Kesihatan Sadong Jaya pada Sabtu. Kedua-dua wakil rakyat tersebut sebelum ini telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 pada 6 Mac lepas. Datuk Seri Nancy dalam pada itu menggesa masyarakat di Parlimen Batang Sadong supaya tidak takut untuk menerima vaksin kerana beliau sendiri sudah menerima suntikan vaksin bagi kali kedua. Beliau juga menasihatkan agar penduduk setempat tidak mendengar sebarang pandangan negatif mengenai pemberian vaksin COVID-19. Aidil Lariwu dalam pada itu turut menyeru rakyat di kawasan berkenaan agar segera mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. Katanya mereka boleh mendaftar dengan menggunakan aplikasi MySejahtera selain menerusi pendaftaran secara manual melalui ketua kaum masing-masing. Manakala di Dalat, mural yang bermotifkan Dalat tiles dan terendak di waterfront Dalat menjadi satu lagi produk pelancongan di daerah itu. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Merangkap Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah telah meninjau sendiri proses menceriakan waterfront Dalat tersebut baru-baru ini. Mural itu telah dihasilkan oleh artis mural Mikrona Isu serta dibantu oleh rakan-rakan belia Kampung Tanam Dalat. Ketika ditemui, Mikrona berkata motif mural tersebut yang merupakan idea Datuk Seri Fatimah telah dimulakan sejak 2 minggu yang lepas. Di belakang saya ni ada corak. Ini merupakan corak tema dia Dalat Tile atas kemohon Datuk Seri Hajah Fatimah. So, tempoh untuk menyiapkan lebih kurang daripada sebulan. Saya dah bermula dalam 2 minggu lebih sudah. Untuk kepada pengunjung yang datang ke waterfront ni, sama-sama kita menikmati
dan jauhi vandalism. Sama-sama kita jaga. Sementara itu, Pengerusi Badan Pengurusan Dalat Waterfront Kansellor Abdul Halim Hamdian ketika ditemui merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Seri Fatimah atas inisiatif beliau dan artis-artis yang terlibat di dalam membuat mural tersebut. Beliau turut menasihati para pengunjung untuk bersama-sama menjaga fasiliti yang telah disediakan kerana ia merupakan identiti di Dalat. Sebagai pengunjung nanti di Dalat Waterfront, kita harus bersama-sama menjaga fasiliti yang telah disediakan sebagai ini adalah satu pusat tarikan kepada pelancongan dan juga perniagaan yang terkini di Dalat, dan semoga kita dapat bersama-sama memelihara bersama dengan badan pengurusan, bersama dengan JK kami di sini untuk menjaga kebersihan, keselamatan dan juga memastikan tidak berlaku salah laku ataupun laku musnah di kawasan jagaan kita, sebab ini adalah identiti kita bersama di daerah Dalat. Sedikit berita sukan, pemain yang mewakili Mukah pada kejohanan bola sepak Liga Piala SSC FAS bawah 25 tahun harus menggunakan pentas itu menimba seberapa banyak pengalaman. Menurut adun telian, Yusip Nosh Balo kalah dan menang bukan ukuran, tetapi yang mustahak adalah pengalaman kerana ia boleh membantu pemain pergi lebih jauh dalam sukan bola sepak dan meraih kejayaan. Walaupun bukan sekarang sudah bermain bola sepak, tapi saya pernah bermain rugby dan pernah berasa macam mana rasa menjadi juara seluruh Sarawak. Dan begitulah juga yang kita hendakkan supaya pasukan bola sepak kita Mukah ini walaupun anda 25, kita perlu menimba pengalaman, perlu mencari pengalaman lah untuk menjadi juara. Yusip Nosh berkata demikian semasa berucap ringkas pada majlis penyerahan jersey Mukah U25 Liga SSC FAS 2021 di Stadium Mukah baru-baru ini. Sementara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Bahagian Mukah Mufa Azhar Bakar mengharapkan pemain skuad itu mengulangi kejayaan Mukah menjuarai saingan Piala Sarawak 30 tahun lepas. Bagi saya sendiri, saya pun dah merasa suasana dia 30 tahun yang lepas OIB dan johan untuk Piala Sarawak saya dah rasa. Jadi mungkin tahun ni saya bawa akan jadi seperti 30 tahun yang lepas juga. Inilah harapan kita supaya inilah anak-anak kita yang akan mengharumkan nama Mukah suatu ketika nanti. Pada majlis ringkas itu, Yusip Nosh menyumbangkan sebanyak RM5,000 bagi membantu skuad Mukah U25 dalam kejohanan tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jumuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.